Hai. Hai, Assalamualaikum semua kepada anda penonton Malaysia hari ini. Sekali lagi kita lambaikan penonton. Hai. Okey, sekarang ni saya bersama-sama dengan adik-adik ini dan juga mak-mak ayah sekarang ni. Okey, sekarang ni kita berada di Paya Indah Wetland yang terletak di Dengkil, Selangor. Jadi sempena cuti persekolahan yang baru saja bermula ini antara aktiviti-aktiviti yang mereka bawakan anak-anak mereka ni untuk datang ke Paya Indah Wetland ni. Okey, apa yang menarik ada dekat sini? Okey, adik, apa yang menarik ada dekat sini, adik? Ada badak air. Lagi. Buaya. Buaya lagi. Kura-kura. Kura-kura. Okey, cukup. Itu saja. Kejap lagi kalau nak tahu lebih, kejap lagi saya tunjuk untuk anda semua. Bercakap tentang badak air. Jom, kita pergi sana tengok badak air. Jom. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bukan main seronok Afat. Dekat mana tu? Dekat tempat percutian Percutian untuk anak-anak kita masa cuti sekolah ni buat. Saya percaya bermulanya minggu yang pertama ini pasti banyak aktiviti yang sudah pun diatur oleh ibu bapa sendiri untuk memastikan ruang waktu cuti sekolah ini semuanya terisi. Ya, betul. That's why lah Afat sekarang berada di Paya Indah Wetlands di Dengkil, Selangor untuk mencadangkan kepada anda apa yang anda boleh buat untuk anak-anak sepanjang cuti sekolah ni. Kita pun pagi ni ada aktiviti ni. Tak kurang meriahnya juga. Belakang ni sebenarnya kita nak kongsikan topik yang istimewa hari ini berkenaan dengan aktiviti yang boleh ibu bapa sediakan untuk anak-anak sempena cuti sekolah ni. Tapi sebelum tu, kita juga nak wawarkanlah tentang beberapa berita yang berlaku sejak 2-3 hari ini. Ya, kalau kita lihat cuaca agak tidak menentu. Bila pagi mungkin panas, bila sampai petang hujan selebat-lebatnya dan menyebabkan ada kawasan-kawasan yang banjir, Shah Alam pun banjir gitu. Dan yang berlaku semalam adalah kejadian tanah runtuh di Puchong. Ya, di pusat bandar Puchong di mana 7 buah rumah dikatakan terlibat dengan kejadian ini dan dikatakan ketika ini juga kesemua 7 buah rumah tersebut ahli keluarga mereka sudah pun diarahkan untuk berpindah bagi memastikan pihak-pihak berwajib dapat melakukan siasatan berkenaan dengan punca berlakunya tragedi ini. Dan dikatakan tanah runtuhan itu masih lagi bergerak aktif. Tapi apa yang lega sedikit adalah tiada melibatkan mangsa dan kita doakan agar dapat dikawal apa yang berlaku ni dan kita pun cubalah elakkan untuk pergi ke tempat-tempat yang mungkin ada potensi untuk tanah runtuh ataupun untuk banjir, untuk kita elakkan daripada kita menjadi mangsa banjir atau tanah runtuh. Dan pastinya juga di kesempatan ini kita nak kongsikan berkenaan dengan kes COVID yang dikatakan semakin meningkat. Naik balik. Kalau minggu lepas saya sempat lagi bersiaran dengan Hanim bercerita berkenaan kes COVID ini yang waktu itu kesnya adalah lebih kurang dalam 12,000 kes. Namun dikatakan ianya meningkat menjadi 20,696 kes baharu di Malaysia. Dan ramai antara rakan sekeliling kita juga yang dah disahkan positif COVID-19 kembali. Jadi, kita pun kena kembali kepada pakai pelitup separuh muka. Elakkanlah kita berada di tempat-tempat sesak. Cubalah untuk menjaga penjarakan fizikal kita dengan oranglah. Kalau kita naik LRT ke pengangkutan awam ke, itu adalah paling kena jaga sebab kita berjumpa dengan ramai orang, kita dekat dalam tu kena jaga-jaga kita kena berhati-hati sebab sekarang ni COVID makin meningkat. Baik, itu berkenaan dengan COVID. Kita juga nak sampaikanlah ini satu berita perkongsian berkenaan dengan kegembiraan yang boleh kita berikan kepada mereka yang mungkin bercadang untuk balik sempena hari Christmas ini di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan, di mana kita diberitahu berkenaan dengan bantuan subsidi tiket penerbangan dari Semenanjung ke 3 buah
negeri ini. Untuk musim perayaan ni lah. Okay, contohnya lah kalau harga tiket tu flight tu RM1,500. Ya. Yang perlu dibayar hanyalah RM599 sahaja sebab RM901 tu adalah subsidi daripada kerajaan. Jadi ini harga tiket yang lebih daripada RM599. Kalau awak beli tiket RM450 tak dapatlah subsidi tu. Okey, semoga harga tiket berkurang lah. Sebab memang harga tiket tu kalau lebih RM599 memang kita hanya bayar RM599 tu sahaja. Betul. Dan ia bukan sahaja untuk sambutan hari Christmas ini, insya-Allah akan dilanjutkan lagi ke perayaan-perayaan seterusnya ketiga buah negeri ini. Jadi orang kata kuranglah beban untuk balik beraya bersama dengan keluarga. Ini memang berita gembira lah untuk pagi ini. Sangat. Sebab selalu memang harga tiket flight ni akan meningkat bila sampai musim perayaan. Lagi-lagi bila kita nak balik ke Sabah, Sarawak dan juga Labuan ni. Jadi gunakanlah subsidi yang diberikan ni sebaik mungkin. Baliklah rumah, berjumpalah dengan sanak saudara, jumpalah dengan keluarga bersempena musim perayaan. Itu adalah berita gembira. Tapi ada lagi berita duka yang kita terima. Penyanyi legenda iaitu Ibnu Reza telah pun pergi meninggalkan kita, dan kita doakan agar roh arwah dicuci rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Kita hadiahkan Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam takziah untuk seluruh ahli keluarga Allahyarham Ibnu Reza. Dan pastinya kehilangan ini amat-amatlah dirasai oleh setiap penggiat seni itu sendiri. Baik, kita nak bawakan perkongsian topik ramai dah tak sabar Haziq. Cuti sekolah. Tak tahu nak buat aktiviti apa dengan anak-anak. Dah buntu. Pergi kedai, beli tanah liat. Kenapa? Sebab tanah liat ni macam-macam benda kita boleh buat. Apa yang menarik tanah liat ni, Haziq? Nak tahu apa yang menarik? Jom kita tengok. Apa tanah liat itu sebenarnya? Silakan. Jom kenali fakta menarik tentang tanah liat. Salah satu ciri-ciri tanah liat yang utama adalah sifatnya yang melekit saat kebasahan. Namun, tanah ini juga boleh menjadi gumpalan keras saat sudah kering. Hal ini kerana adanya kandungan jenis mineral lempung yang banyak terdapat di dalamnya. Oleh kerana sifatnya yang sukar menyerap air, tanah liat ini dijadikan bahan binaan dan tidak sesuai untuk tanaman. Daripada segi warna, lazimnya tanah liat adalah berwarna kelabu, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Ada juga tanah liat yang berwarna kemerahan yang sesuai dijadikan industri poteri. Di beberapa negara, mereka menjadikan tanah liat berwarna ini sebagai produk serbaguna untuk memasak, menyimpan air, untuk tujuan rawatan perubatan selain daripada berkait dengan aktiviti keagamaan. Salah tu Encik Riz, itu patutnya colour tu dia punya tak sekata tu. Macam mana? Awak saya dah ajar kan macam mana cara dia. Saya cuba. Buat lagi sekali. Okey, awak nampak improve sekarang? Awak nampak improve? Saya cuba perbaiki. Sudah bagus sekarang Encik Aris. Ya, itulah dia. Antara aktiviti yang kita boleh buat bersama dengan anak-anak kita iaitu tembikar labu sayung ni. Yang memang asalnya daripada sayung sendiri. Kan, di Kuala Kangsar Perak. Jadi dekat sana memang ramai sebenarnya penggiat-penggiat perusahaan tembikar labu sayung ni. Jadi, hari ini apa yang kita boleh buat dengan tanah liat ni adalah tembikar ini sendiri. Kita nak belajar buat bersama dengan Encik Haris sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awak sendiri dah berapa lama dah berada dalam industri labu sayung? Saya dah lebih kurang 7 tahun dalam industri ni lah. Ya, dah lama. Dah lama lah. Maksud memang awak daripada kecil ke memang tak. Saya selepas mendirikan rumah tangga baru saya ambil keputusan untuk masuk dalam bidang. Kenapa mendirikan rumah tangga? Sebab ni isteri suka labu sayung? Sebenarnya ini adalah perusahaan warisan daripada keluarga isteri lah. Okey, betul belajar lah. Selepas kahwin, kita orang dua decide untuk berhenti kerja, untuk sambung bisnes ni. Jadi dari situlah saya mula belajar untuk buat labu sayung ni. Okeylah, kalau kita tengok dia punya nak belajar tu macam susah. Saya pernah buat sikit lah. Dia kalau nak belajar sehari dua tak dapat. Berapa lama sebenarnya masa yang diperlukan untuk kita ni dah pakar lah dalam bidang? Jadi kalau kita betul-betul tumpu dan kita rajin untuk buat, cuba buat dalam masa 3 hingga 5 bulan lah. Untuk kita betul-betul pakar dalam pembuatan labu sayung. Okeylah, kalau anda nak jadi pakar, apa kata jom kita tengok macam mana Encik Aris buat. Okey. Itu pisau. Ini mata gaji. Saya customkan dia jadi pisau. Okey, custom jadi pisau untuk melorek dia. Okey, so ini adalah proses apa ni?
Ini kita kalau bahasa labu sayur ni kita buat hiasan permukaan lah. Okey. Kita trim dengan dia. Okey, Sebab terima. kalau Cik Aziz tengok labu sayung yang baru keluar pada acuan, dia akan macam ni lah. Mana contohnya ni? Contohnya boleh ni. ambil? Boleh ambil. Boleh ambil. Ni yang baru keluar, yang sebenarnya tak nampak rupa dia lagi Dia tak ada licin lah. bekas-bekas dia punya acuan lah. Sebab kita menggunakan teknik moden sekarang. Ya. Jadi bila kita dah keluarkan daripada acuan, kita akan letak atas mesin, kita akan potong lebihan dia dan kita akan buat hiasan lah. Kita akan trimkan dia. Kita licinkan dia dulu lah. Licinkan dia. Kalau saya nak buat apa Boleh. tadi teknik tu? Teknik Yang nak bagi dia licin tu. Nak panggil licin tu kita panggil dia meluru. meluru. Mana kita licinkan permukaan dia. Kalau ni, Cik Aziz tengok dia kasar-kasar. Kalau saya belajar boleh Encik Aris? Nak cuba? Oh, Amin saya rosakkan. Boleh. Saya rosakkan. Takutnya. Mana dia punya minyak ni adalah dia punya pedal minyak Ni Cik Aziz, lapik. Oh, kena lapik juga kena lapik sebab kita pakai suara hitam. So kita tekan try. Oh, dia pusing. Boleh. Macam mana? Boleh ni, dia nak boleh ni. Macam mana cara dia? Dia untuk melicinkan ni, dia ikut keselesaan tangan masing-masing. Ada yang pakai celak, ada yang pakai batu sungai. Untuk bagi hitam kat sini Tak, kita nak licinkan permukaan dia. Okey. Apa Cik Aziz Ini cuba? kalau sekarang ni Encik Aris nak cadangkan saya pakai apa ni? Pakai ni dulu. Pakai celak Pakai celak. Okey, macam mana cara dia? Okey. Pusingkan dulu. Okey, pusingkan dulu. Letak pelan-pelan. Tangan Letak kat sini. letak kat situ. Okey, cuba tangan belah kiri letak di sini, letak pelan-pelan untuk rasa permukaan tu dah licin belum. Okey, nak bagi dia lurus lah. Dia Cik Aziz boleh gerakkan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti kalau kuat nanti dia Kita ni pitonya tak sabar Oh, kotak dia jadi macam tu lah. dia akan tak cukup Belum, licin. makin teruk pula bila saya buat. Oh, makin tak licin pula lah tempat dia. Okey, saya try sekali. Boleh. Dia pelan-pelan. Dia kena lembut. Dia lembut, ya, betul. Kena lembut. Sebab tanah liat ni sensitif. Yes. Sensitif Dan kita akan buat dia waktu dia tengah lembut lah. Kalau dia dah mengeras, kita buat dia akan patah lah. Jadi kalau anak-anak murid ni nak datang untuk belajar buat labu sayung ni dekat tempat Encik Aris sendiri, boleh je anytime? Boleh datang? Boleh hubungi kami lah. Jadi untuk anak-anak ni belajar lah, yang baru nak belajar ni kan, apa yang dicadangkan untuk anak-anak ni buat? Okey, untuk aktiviti permulaan kepada pemula untuk buat labu sayung ni, kita akan buat aktiviti, kita panggil dia teknik picit lah. Oh, picit. Oh, bagi bentuk. Ya, dia macam main processing tu. Cuma kita gunakan tanah liat sayung yang dibancuh beku. Nanti kita akan tunjukkan di sana lah. Kalau macam tu, apa kata saya belajar buat tanah liat, bentuk tanah liat tu bersama dengan Rina dekat sana tu? Rina, boleh. awak tengah belajar buat tanah liat kecil tu ke? Bentukkan dia? Saya ni sekarang ni tengah belajar dengan Puan Hanis ni cara untuk stamping. Betul, stamping. Betul. Hasil daripada tanah labu sayung yang dah siap tu, kita akan buat stamping ikut design yang kita suka. Oh, awak buat design apa tu? Awak cubalah tengok sini. Datang sini Haziq. Jom, Saya kita tengok. rasa saya ni ada seni tanah liat. Ada kepakaran seni tanah liat. Cantik tak? Cantik. Tetapi kalau nak ikutkan, sebelum terjadinya labu sayung tu, ini adalah proses yang pertama, Pak kata Puan Hanis. Betul Puan Hanis? Betul. Mungkin kita boleh tunjuk sikitlah bagaimana proses yang pertama kita nak buat ni. Silakan. Okey, proses yang pertama ni kita panggil dia casting. Okey. Casting. Ini teknik moden di mana kita menggunakan acuan. Okey, acuan ni merupakan daripada plaster of Paris yang kita patah kaki. Warna putih. Ya. Sebab dia boleh menyerap air. Okey. Jadi tanah liat ni kita dah bancuh dengan air dan kita akan tuang ke dalam acuan ni. Okey. Nak bagi dia bentuk silinder. Bentuk silinder. Dan ini adalah yang dah siap yang dah siap dituang dan kita akan keluarkan kejap lagi lah. Okey, boleh kita tunjuk cara. Ini memang tanah liat dan juga air semata-mata ya. Dari segi teknik bancuan juga penting Ya, betul. Takut terlalu cair ataupun terlalu beku. Berapa lama akan ambil masa untuk dia kering sebenarnya? Okey, dia sebenarnya untuk proses ni dia bukan hanya kita tuang dan kita tunggu. Dia dia akan surut dan mula menebar dari tepi. Jadi kita akan tambah sampai cukup ketebalan dia ni. Baru kita akan tonggang semula dan jadilah lubang ni. Okey. Okey, nak cuba satu lagi. Ada satu lagi. Kak Rina. Boleh. Nak tuang kat dalam tu. Silinder tu. Dia macam tuang air dalam cawan lah. Kan? Nak bagi tu jangan penuh, tumpah. Penuh.
Bagi sampai penuh. Penuh. Lagi. Okey. Nanti dia akan surut juga. Betul. Macam ni kita dah nampak dah. Dah dia makin surut. Semakin surut dan dia akan start menebar dari tepi. Kita dah boleh keluarkan tak hasil? Boleh. Yang ni dah boleh. Kita keluarkan. Dia umpama buka simen. Berapa jam kaki sebenarnya? Okey, yang ni kita tuang petang semalam. Petang semalam. Hari ni dah boleh buka 12 jam jugalah. So daripada sinilah untuk dari sini kita akan buat dekat atas mission portal wheels tadi. Okey, maknanya itu proses pertama. Proses kedua yang saya buat tadi, proses ketiga selepas saya dah buat tu, kita stamping dan corakkanlah. Yang ada yang corak kita buat atas portal wheel dan ini corak stamping. Sekejap lagi Encik Aris akan tunjukkan macam mana kita nak engraved ataupun nak tebuk. Okey, dan benda ni sebenarnya tak usah risau. Contohlah kalau kita dah buat sikit salah. Macam mana? Okey, kalau salah, kalau sebelum bakar kita boleh bancur semula. Kalau dah bakar tak boleh. Okay. Sebab kalau dah bakar tu kiranya dia dah apa? Orang kata dia dah jadi jadi bubur lah. Dah jadi bubur lah kalau dia pecah macam dia pecah ke apa kita tak boleh nak cantum balik lah. Saya percaya apa yang boleh menarik perhatian bagi musim cuti sekolah untuk anak-anak ini bukan sahaja dari segi teknik untuk membuat labu sayur itu sendiri. Kalau kita perhatikan adik kat sebelah sana tu sedang tusuk. Ini kita nak cerita sikit Anis. Apa sebenarnya aktiviti yang kita boleh lakukan bersama dengan anak-anak sebab nampak menarik je adik ni lakukan. Okey, untuk musim cuti sekolah ni antaranya kita ada teknik kita sediakan teknik yang ini kita panggil teknik picit. Mana di mana kita macam main plastisin tadi. Ini plastisin kan? Tak, ini tanah liat yang tadi. Kira macam plastisin kita pakai itulah. Ya. So bolehlah buat. Buat bentuk apa tu? Macam mana mic kita tadi? Kita nak tanya adik ni anak Anis sendiri. Ni buat bentuk apa tu? Biskut. Buat biskut. Biskut nak raya ke? Biskut apa tu? Itu biskut apa? Biskut apa? Malu dia. Dia malu. Nama siapa? Wali bin Haris. Siapa? Wali bin Haris. Hud Haris. Hud Haris. Hud Haris pun adalah mewarisilah bakat mak dan ayahnya kedua-duanya. Saya tengok ada warna di situ kan. Boleh tak kalau kita nak tunjuk sebenarnya untuk memberikan satu kelainan lah untuk anak-anak ni rasa teruja untuk bermain dengan tanah liat ni adalah mereka dapat mewarnakan. Kalau tengok contoh kat depan ni adalah comelnya Pingu ni. Pingu dia. Ada Doraemon tau sebelah tu Doraemon. Kita tunjuk mungkin nak menarik minat anak-anak musim cuti sekolah ni. Hud boleh tunjuk tak? Macam mana nak warna? Nak tunjuk, nak warna. Boleh? Okey. Jom. Tunjuk. Macam mana color? Okey. Ni Hud nak tunjuk macam mana cara untuk color Okey. Ni tabung. Ini dah dibentuk menjadi tabung. Ya, betul. Ini proses yang sama. Okey. Dan yang untuk pengetahuan Cik Aziz dan Puan Hazrina, yang ni yang kita dah bakar. Okay, ni dah memang tak boleh buat apa dah kalau salah. Kalau jadi apa-apa. Jadi yang ni dah bakar. Sebab tu warna dia dah lain. Okay. Baru nak tanya kenapa ada beza warnanya. Rupanya ni dah selepas proses dibakar. Okey. Bila bakar ni jadi kuat, dia jadi keras. Dia jadi keras. Bila jatuh baru pecah. Baru pecah. Macam cawan jugalah. So bila anda dah letak duit dalam ni, nak pecahkan tabung. Baling, pecah, keluarkanlah duit tu. Tapi sekarang kita dah moden, tabung dah ada. Dah boleh buka dah. Dia jadi moden juga. So bila adik Hud sekarang tengah mewarnakan Pingu tu, tapi ending dia nanti dia punya hasilnya akan jadi seperti ini. So cantik tabung ni kan Rina? Cantik. Dengan bawah dia siap ada lubang untuk kita keluarkan duit, tak payah dah nak pecah-pecahkan tabung. Sayang. Cik Hani, Puan Hani, sebenarnya cuti sekolah ni sebenarnya ada tak aktiviti yang dianjurkan untuk anak-anak ini sendiri mengisi waktu mereka dengan menghadiri kelas seni tanah liat ini? Okey, di bengkel saya memang ada menyediakan aktiviti lawatan di mana sekolah-sekolah ada maksudnya membuat lawatan ke bengkel kami lah. Jadi untuk cuti sekolah ni kami menghasilkan produk baru di mana tabung ni lah. Tabung ni merupakan tabung produk yang kami akan orang kata rilis pada cuti sekolah ni untuk anak-anak mewarna. So anak-anak lagi suka untuk buat ni. Betul? Kalau anak-anak nak buat terbikal labu sayung tak tahu dia nak guna untuk apa kan. Jadi ada kegunaan. Betul. So macam-macam bentuk sebenarnya boleh buat tabung ni. Ikut kreativiti. Lagi satu untuk setiap
bentuk ni macam kami kan moden, kita dah pakai acuan. Jadi tabung ni pun dia ada acuan dia sendiri. Dia follow acuan tu je. Haziq, cuba tengok hasil. Saya rasa bangga dengan diri saya. Okey, jomlah kita bagi rating lah berapa. Okey, takkanlah saya yang bagi rating. Yang kena bagi rating adalah tengok belah sini je, tengok belakang. Belakang tu macam try. Jom kita tengok zoom. Tengok berapa kita boleh bagi makan ni. Kalau tunjuk kamera kena tunjuk depan ni. Okey, kita bagi 9/10. 9/10. Saya dah Sebab boleh orang baru. Dikira ada kemahiran. Buat macam ni memang ada power lah. Saya terharu. Terima Tanya, kasih. Ina dah boleh pindah ke Kuala Kangsar untuk buka perusahaan labu sayur sendiri. Alah, nak kena bersaing pula dengan Puan ni. Tak apa, kat sana ramai. Kat sana ramai. Kalau ikutkan dalam persatuan labu sayur sendiri. Ya, betul. Ada dah 100 lebih. 100 lebih ahli. So memang ramai. Kalau pergi ke sana memang banyak kedai labu sayur yang kita boleh nampak. Okey, Cik Haziq. Ni kita dah nampak dia dah surut kan? Dan kita akan tambah Oh, tambahlah. Tambah je. Yang ni kita orang dah inovasikan lah buat bentuk untuk senang nak cut dia. Ya, betul. Ada sebarang laman sosial yang mungkin ada dalam kalangan penonton kita berminat. Okey. Bagaimana caranya? Okey, saya ada Instagram, Facebook dan juga TikTok. Dengan nama Craft Hanis Labu Sayur. Okey, kat sini. Dan juga TikTok yang selalu update dengan lawatan semua adalah Haris Yusof lah. Haris Yusof ya. Jadi jom mari kita Haris. Kita ke sini dulu. Sambil-sambil kejap lagi kita akan tengoklah macam mana hasil yang telah pun Haris lakukan. Cantik. Cantiknya. Kalau kita mungkin ambil masa sebulan untuk siapkan. Apa yang saya rosakkan tadi telah pun di-repair kembali. Terima kasih Encik Haris. Alright, jadi itulah dia antara aktiviti yang anda boleh lakukan bersama anak-anak. Kalau rasa macam tak tahu nak buat apa, pergi je Kuala Kangsar. Cari Haris, cari Anis, buatlah aktiviti untuk membuat labu sayung ni ataupun tabung tadi dengan tanah liat ni untuk bagi anak-anak kita belajar. Ini kira tradisi kita juga. Betul? Sebenarnya awak dah siapkan minggu ni nak bawa anak-anak kan? Saya dah ready. Saya dah suruh diorang packing barang. Tapi sabar dulu, sabar. Sebab sebelum tu kita nak singgah sekejap di Paya Indah Wetland. Ya, bersama dengan Afat sekarang ni yang berada di sana. Silakan Afat, cadangkan apa yang kita boleh buat dengan anak-anak kat sana. Silakan. Suka Afat. Okey, masih lagi bersiaran bersama dengan saya Fazli Fuad di Paya Indah Wetland. Silakan bang. Jadi sekarang ini adalah persediaan untuk kita nak bagi makanan kepada badak air yang ada dekat sini. Okey. Jadi kepada anda semua yang sedang menonton Malaysia hari ini antara aktiviti yang boleh anda susun untuk nak bawa kita punya anak-anak bersempena dengan cuti persekolahan ini. Untuk anda, bahawa Paya Indah Wetland ni dah lama dah dibuka sejak tahun 1998 dan apa yang terkandung dekat sini, kita ada lebih daripada beratus-ratus spesies burung, kita ada reptilia, mamalia dan sebagainya. Kalau kalau di awalnya tadi saya dah sentuh berkenaan dengan badak air, kita juga ada buaya dan sebagainya. Okey, jadi untuk memperkatakan tentang Paya Indah Wetlands ini, bersama dengan saya sekarang ini, ini dia, Encik Afnan. Ini orang kuat dekat sini ni. Inilah yang menjaga binatang yang ada dekat sini. Encik Afnan ni merupakan pegawai pilitan di Paya Indah Wetlands ni. Okey. Jadi, kita nak menarik perhatian ibu bapa. Sebab kadang-kadang ada ibu bapa ni bersempena cuti sekolah ni tak ada idea nak bawa ke mana anak-anak kan. Jadi, ini adalah salah satu tempatnya. Mungkin boleh ceritakan sebesikitlah tentang Paya Indah Wetlands ini terlebih dahulu. Okey. Untuk makluman semualah, kalau yang paling elok pada cuti inilah, bolehlah bawa anak-anak, family untuk datang ke Paya Indah Wetlands ni untuk melihat beberapa spesies binatang yang kami pelihara dekat sini, iaitu seperti buaya, badak air, burung merak, pelanduk dan kura-kura lah. Itu. Jangan berdegup-degup. Okey, jadi Paya Indah Wetlands ni untuk pengetahuan anda bahawa kawasan ini merupakan kawasan bekas lombong yang telah pun dibangunkan daripada pihak pilitan untuk nak memberikan pendedahan kepada kita semualah tentang aktiviti-aktiviti flora, fauna dan juga kehidupan yang berada dekat sini. Okey, kalau tadi saya bersama-sama dengan pegawai yang ada dekat sini menyiapkan makanan-makanan untuk badak air yang ada dekat sini. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit tentang nutrisi makanan-makanan untuk badak air di sini. Okey, biasanya dekat sini setiap harilah kita bagi makan badak air, iaitu pada pukul 10 pagi. Kita bagi makan makanan sampingan dia dahulu, seperti buah-buahan lah, seperti betik, seperti pisang dan juga tembikar lah. Biasanya kita bagi dahulu sebanyak 10 kilo untuk satu ekor badak air.
Dan seterusnya makanan utama dia adalah Napier grass, rumput Napier sebanyak 60 hingga 70 kilo untuk satu ekor badak air lah. Dan selain daripada badak air, dengan ceritanya ada juga program untuk nak memberi makanan untuk hidupan yang lain juga. Contohnya? Contohnya biasanya dekat sini kita fokus dekat badak air dan juga buaya lah. Badak air kita bagi makan setiap hari pukul 10 dan buaya pada hujung minggu dan cuti umum saja pada pukul 11 pagi. Kalau tuan-puan ingin berhasrat untuk melakukan aktiviti-aktiviti CSR, apa yang kami boleh cadangkan, yang kami boleh offer iaitu aktiviti membersihkan kandang, membersihkan kawasan, menyediakan makanan haiwan, dan tuan-puan boleh juga mengecat dinding-dinding ataupun melukis mural lah dekat kawasan kami. Itu antara aktiviti-aktiviti tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR lah yang boleh anda datang dekat sini. Dan antara objektif utama perubahan Paya Indah Wetlands ini antaranya adalah untuk konservasi hidupan liar dan juga biodiversity. Tujuannya adalah untuk rekreasi dan juga ekopelancongan dan juga untuk memulihara hutan paya gambut dan juga ekosistem tanah lembap. Dan dalam masa sama juga mereka yang berada dekat sini, mereka buat Paya Indah Wetlands ini adalah untuk pendidikan dan juga untuk kesedaran awam. Okey. Jadi kalau kita lihat pada pagi ini ramai di antara adik-adik kita ni yang mungkin memberikan galakan untuk mak ayah untuk datang dekat sini untuk mereka bersama-sama untuk mencintai hidupan-hidupan yang ada dekat sini. Okey, ramai juga yang tertanya-tanya masuk dekat sini bagaimana? Waktu operasinya bila, Cik Afnan? Okey, untuk makluman semua, dekat sini waktu operasi adalah dari pukul 8 pagi sehingga 6 petang. Dan masuk adalah percuma lah. Yang penting sekali sebelum masuk dekat pintu pelawat tu kita sediakan QR code untuk scan sebagai daftar sebagai pelawat lah dekat sana. Okey, Cik Afnan, jomlah Cik Afnan. Kita masuk dekat dalam ni. Kita dan mana makanan-makanan yang dah pun tersedia? Jom Cik Afnan. Kita nak cuba untuk memberi makan badak air yang ada dekat sini. Okey, Cik Afnan. Dekat tangan saya ni ada buah-buahan seperti ada betik, pisang. Okey, jadi kita nak bagi badak air yang kat sana tu apa? Saya ambil betik lah. Betik. Okey. Saya ambil pisang. Ambil pisang. Okey. Jadi ini pengalaman yang saya percaya tidak semua orang dapat. Kalau anda pergi ke zoo, mana-mana zoo, mungkin anda tengok pekerja-pekerja yang memberi makanan untuk hidup-hidupan yang ada di tempat anda. Tapi sekarang ini kita boleh memberi makanan kepada badak air yang ada kat sini. Ada 2 ekor ni. Satu namanya Baby, satu namanya Afat, dia bukan. Satu namanya Lily. Lily usianya 10 dan juga 12 tahun. Okey, jadi okey, bagi-bagi dulu lah ni betik. Jadi macam mana cara kalau kita kalau tuan-puan teringin berhasrat untuk memberi makan badak ini, sila datang setiap pagi lah. Boleh datang setiap pagi pukul 10 pagi. Dan sebelum tu ranger-ranger pelitan akan memberi sedikit pemakluman atau sedikit apa panggil tu? Penerangan. Sedikit penerangan. Lepas penerangan tuan-puan bolehlah bagi makan badak. Buah-buahan tak boleh bawa sendiri Tak boleh. Makanan daripada luar tidak dibenarkan. Sebab kita jagalah dia punya baik. Okay, bismillah dulu. Ni. Sini. Cara bagi makan dia. Cara bagi makan. Boleh panggil dia baby. Dia akan naik. Baby. So tangan ni angkat je tinggi-tinggi. Lepas tu lepas. Tangan jangan masuk ke dalam mulut. Pisang sama juga. Kena kopi tak? Tak perlu. Tak perlu kopi? Boleh bagi semua ni? Boleh. Ni tak apa? Boleh. Satu tandan pun boleh. Baby. Tadi betik ni pisang tau. Makan elok-elok. Okey. Macam mana nak pegang-pegang? Boleh pegang. Oh, turun. Okey. Okey. Dah rasa dah. Okey, kita dah berhenti pada seketika dan kejap lagi banyak lagi yang kita nak bagi tahu untuk anda semua berkenaan dengan Paya Indah Wetlands ini. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Kita dah buat tadi labu sayung, dah tahu tekniknya bagaimana. Anak-anak pun mesti teruja sebab dapat buat tabung daripada labu sayung. Adalah aktiviti berfaedah yang anak-anak boleh buat di waktu cuti ni kan. Sambil-sambil anda pun boleh belajar sama. Sebab kita dulu mungkin tak dapat kelas-kelas sebegini. Tapi kali ni
Ada lagi kelas yang kita nak cadangkan kepada anda, juga menggunakan tanah liat, tapi ini tanah liat lain sikit. Getah katanya. Tapi ini seni yang saya kira ada up sikit lah. Diinovasikan untuk menghasilkan lukisan. Wow. Menarik. Kalau kita tengok kat belakang kita ni, ini adalah hasil daripada seni tanah liat getah itu sendiri. Ini tanah liat? Ya. Ini bukan lukisan 2D. Ini adalah lukisan 3D. Kita panggilnya sebagai clay relief art. Sama-sama kita stress relief. clay release. Okey. Kita bersama dengan Cik Alex Leong Chen Hui, merupakan guru seni relief tanah liat. Terima kasih bersama kami hari ini. Apa khabar Cik Alex? Khabar baik, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Cikgu. Kita ada 3 murid-murid yang sangat committed menghasilkan lukisan masing-masing. Di sebelah kanan Haziq kita ada Jaden Soh Wen Yuan. Lepas tu kita ada Aina Sumaya Syafiq Hazmi. Hai. Hai. Dan juga kita ada Tanishka Giridaran. How are you? Fine. Okay, how old are you? 5. 5 years. Aina umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Jaden? I'm 11 years old. 11 years old. Tapi walaupun muda, dia adalah senior kita. Senior dalam seni tanah liat ini. Kita tak tahu apa. So cikgu, Cikgu Alex, jomlah kita belajarlah cara-cara untuk membuat lukisan clay relief art ni. Bila kita tengok lukisan ni, wow, tak sangka ini adalah hasil daripada tanah liat. Betul. Jadi, apa jenis tanah liat sebenarnya digunakan untuk membuat lukisan ni, cikgu? Well, Mana dia? ini sebagai tanah liat Kedah. We call it rubber clay. Rubber clay. Rubber clay. So ini salah satu buatan Malaysia, buatan tempatan. Sebab menggunakan getah itu sendiri betul, untuk dijadikan tanah liat bagi menghasilkan lukisan. Kalau boleh tunjuk sikit bagaimana dapat idea untuk buat lukisan menggunakan tanah liat getah ini? Ya, saya akan tunjukkan langkah-langkah steps macam mana nak buatkan itu hasilkan. Okey, silakan. So, ini dah sikit siap lah sikit. Ya, sikit siap. Okey. First step, saya mesti gunakan rubber clay. And then rubber clay ini dia amat keras dalam suasana yang sejuk. Macam mana yang buatkan dia lembut, softkan dia, saya mesti directkan. Pull it. Yes. Bukan hanya dia. Tapi saya tengok semuanya sudah berwarna. Dia diwarnakan terlebih dahulu. Ya, sudah ada warna. Sekarang zaman Tapi ini sebelumnya. Ini sudah ada warna. Dia sudah proses. Ini sudah proses. Ya, betul. Okey, yang di tangan saya ada warna brown. Saya nak buatkan pokok. Ya. Batang pokok tu lah. Ya. Kalau dapat tengok memang tak sangka ia daripada tanah liat getah. Yes. So macam mana cara nak buat dia? Adakah kita perlu melukis terlebih dahulu sebelum kita meletakkan tanah liat itu di atasnya? Ya, penting sekali itu layout mesti ada lah. Mesti ada layout dulu Lukis dululah. Okey, sekarang saya tarik jadikan dia soft. Okey. Selepas tu saya buatkan satu bulat yang kecil. Ini senang untuk diikat. Paste on the board. Kita nak lekatkan dia kan? Okey, teruskan. Okey, saya mesti roll. Buatkan tu. Orang kata kemahiran tangan tu penting ya. Ya. Macam itu buat terus jadi batang buat pokok. batang pokok. Ya. Okey. Nampak mudah tau Haziq. So nak lekatkan dia? Okey, memang soft. Dicarikan lagi. Yes. Untuk latihan atau train up itu patience lah, kesabaran. Kesabaran penting dalam seni ni ya. Okey, sekarang saya ikat paste. Saya nak rasa tanah liat ni sendiri keras. Cuba bagi dia jadi lembut macam mana cara tadi. tadi. Kita carikan dia. Macam ni. Dah siap dah? Mana batang pokok tadi yang tambah? Sini memang kecil. Itu branch yang memang kecil. Iya. Sebab nak hasilkan batang pada pokok tu. tu. Selepas tu saya sudah sediakan ini alat sculpture. Saya ada pisau dua. Macam pisau ni. Pisau plastik bentukkan dia. Ya. Pasal saya nak buat itu carving effect di atas itu
tanah liat. Ya, ya. So bagi nampak Supaya nampak teksturnya ya. Memang itu yang cara boleh buatkan 3D punya Dia timbul. nampak real. Yes, Nampak betul. real. Betul. So itu adalah apa yang cikgu ajar Cikgu boleh teruskan dulu Ya, cikgu boleh. sambil Teruskan. kami Okey. lihat hasil Jaden, Aina dan juga Tanishka. Jaden punya dah nak siap. Okey, Jaden buat Jaden. apa tu? What are you doing? I'm doing a house. A house. Okay. So rumah ni dah nak siap. Few minutes. Almost finish. Yeah, almost finished. Almost finish How long it will take to finish the house? A couple of minutes. Couple of minutes. Awak dengar tu? Yeah. You a couple of hours. Okey, Aina, boleh tunjuk Aina tengah buat apa ni? Christmas tree. Christmas tree. Alah lembutnya dia. Siapa yang ajar buat Christmas tree ni? Teacher Ellen. Teacher Alex. Okey, macam mana? Aina tengah buat apa? Buat Dah apa? nak siap dah. Tarik apa tu? Clay. Okey, tunjuk dekat kamera. Tunjuk clay tu kat kamera. Okey, clay ni nak buat apa? Nak buat hiasan atas ni? Buat Betul. bulat-bulat. Buat bulat-bulat kecil-kecil. Oh, nampak tak ni? Dia tengah siapkan yang Tu, bulat-bulat kecil ni. hiasan kecil tu. Dia nak sambung buat. Betul lah, cantik Christmas tree dia. Pandai lah Aina ni. Okey, kemudian Tanishka pula. Tanishka, what are you doing? Santa Claus. Santa Claus. So, almost finish? Yeah. Okay. What are you doing right now? I'm doing the bell. The bell. So you using yellow colour? Yeah. So you like yellow colour? Yeah. You want me to help? No. No. Because Jangan kacau hasil kerja if Tanishka. if I help, we will be broken. Dia pun tahu kan sebab kata tadi ambil masa berbulan. Dia tak yakin Dia ya. pun tak percaya dengan kita tau. Nak buat. Okay, is it easy or hard to do the bell? Easy? It's hard? It's hard or easy? Easy. Easy lah. Easy lah. Small pieces katanya. Okey, mari Aunty tolong buatkan. Oh, warna dia kuning Okey, kita ambil sikit ya. Ya, nampak dia lah Cikgu juga Alex, function. Ya. Okey, kita nak tanya juga untuk sempena cuti sekolah ni, ada tak kelas yang dibuka untuk tambahkan lagi minat dalam kalangan anak-anak ni masuk kelas clay relief ni? Ada. Okey. Ya. Apa agaknya permulaan mereka akan diajar dalam kelas tersebut? Benda pertama. Apa yang akan diajar? First thing first, basic thing. Untuk buatkan relief Anak-anak art ni, ya. yang penting sekali mesti ada tajuk, dia punya theme. Itu penting. Apa yang nak dilukis tu? Yes. Itu akan stimulate budak-budak punya idea. Okey. Ada clear punya direction Okey. untuk mereka fikirkan. So fikiran itu memang penting untuk budak-budak. Okey. Tak semestinya dia mesti perfect punya drawing. Betul. Yang penting sekali sebagai cikgu atau ibu bapa ke, ya kami mesti rendahkan diri sendiri sampai level mereka. Alright, dengarkan dulu apa mereka nak kongsikan dari idea mereka. Apa yang mereka suka? Suka. Dia ada imajinasi sendiri. Iya. Sebab tu kita tengok ada lukisan yang berbeza-beza. Kalau Jaden, dia lebih fokus kepada hiasan rumah. Kalau Aina, pokok Christmas. Dan kalau Tanishka, ada Santa Claus dan juga locengnya. Ya, itu apa Masing-masing yang ada dia buat? kreativiti masing-masing kan? Ya. Selalunya untuk seseorang kanak-kanak, untuk dia lebih mahir, berapa lama masa yang diperlukan? Saya fikir dalam lesson 1 ke 2 sudah ada boleh nampak budak-budak punya interest lah. Okey. Iya. Dan dia penting untuk anak-anak suka dengan apa yang diorang buat. Betul. Bila anak-anak happy, diorang boleh fokus and dapatlah buat hasil ni. Jadi boleh tak kita tunjukkan semua hasil ni? Jom kita tunjukkan dekat kamera, Aina, You Tanishka. can show your house to the camera. Okey, kita tengok cikgu punya dulu. Cikgu Alex punya. Ini cikgu ambil masa berapa lama untuk siapkan satu lukisan? Well, relief art ini sudah siap, saya ingat 50%. Iya. Alright.
Kalau nak siapkan selalu cikgu ambil berapa lama masa? 2 sampai 3 minggu. 2-3 minggu untuk dapatkan hasil lukisan seperti ini semua ya. Yang belakang ni semua daripada tanah liat tau. Wow, unbelievable. Jaden tengok rumah. Cantiknya rumah dia. Colourful, so colourful. Okay. So Jaden, congratulations. I give you an A. Wah, kita A+. Okay. Aina pula tunjuk. Senyum dekat Aina kamera. tunjuk kat situ. Senyum dekat kamera. Okay. Aina berapa A+? A+ untuk Aina. Okay, Tanishka punya. Jom, kita Okay, tunjuk. Tanishka. Wow, so Show dekat pretty. kamera, show dekat situ. Show your ada bells. loceng. A+ juga untuk Tanishka. A+ untuk Tanishka. Untuk cikgu punya saya boleh bagi. Like A. Triple A. Wah. Terima Baik, Cikgu kasih, Alex. terima kasih. Terima kasih bersama kami hari ini. Ya. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh mengunjungi studio Cikgu di Damansara Perdana ya. Ya, betul. Nama studio apa? The Atlas House. The Atlas. Okey. Untuk belajar, untuk bagi anak-anak kita belajar. Lagi-lagi ada panjang lagi cuti sekolah ni. Betul. Bolehlah plan. Boleh. Kurang-kurangnya ada 1 ataupun 2 hari diperuntukkan untuk anak-anak belajar seni ini ya. Ya. Apa saja yang mereka minat. Terima kasih Cikgu Alex. Thank you Jaden. Thank you. Thank you, Aina. Terima kasih Aina. Lambai sikit kat kamera semua. Bye kat kamera. Bye. Alright, kita nak berehat Terima kasih seketika. Tanishka. Kembali selepas ini kita akan bersama dengan Afad ni, Afad. yang masih berada di Paya Indah Wetlands. Kita nak berehat dulu. Bye. Bye. Okey, kembali lagi di Malaysia hari ini berlintas langsung di Paya Indah Wetlands di Dengkil, Selangor. Kenapa agaknya kami bawakan siaran secara langsung dekat sini untuk memberikan pendedahan dan juga untuk memberikan anda idea nak bawa anak-anak kita ni ke mana ketika cuti sekolah. Okey, saya dah standby dah ada dekat sini. Sebenarnya orang luar memang tidak dibenarkan masuk ke dalam ni. Cuma saya sahaja yang boleh diberikan peluang untuk melihat sendiri bagaimanakah proses untuk memberi makanan buaya-buaya yang ada kat sini. Kalau anda sebagai pengunjung, penonton, anda berada di belakang kawasan sana, okey? Tapi ini adalah untuk tontonan anda. Kalau anda nak bagi makan makanan hidupan yang ada dekat sini, nak bagi makan badak air tak apa. Tapi kalau nak bagi makan buaya, cuma profesional sahaja yang dibenarkan untuk memberi makanan kepada buaya dekat sini. Okey, caranya untuk kita nak memanggil buaya-buaya dekat sini, bagaimana caranya? Abang, macam mana cara nak panggil buaya, bang? Macam mana? Okey, menggunakan whistle. Jom kita dengarkan. Okey, jom. 1, 2, 3. Jadi itulah caranya kita nak panggil buaya-buaya ini untuk nak bagi tahu kita ada makanan untuk buaya-buaya dekat sini. Okey, makanan yang biasa yang menjadi pilihan buaya-buaya sini, contohnya seperti ayam ni lah. Jadi okey. Jadi abang, ayam ni macam mana bang caranya untuk nak bagi makan buaya ni bang? Kita lambung seekor demi seekor. Tengok kawasan ni, kalau dia dah timbul kita boleh letak. Okey, jadi sekarang ni tak boleh nak bagi lagi sebab dia belum timbul lagi. Boleh. Pasal dah ada lah tu, nampak. Dia dah keluar. Okey bang, boleh tak? Boleh tunjuk kan? Okey, jom kita tengok macam mana buaya ni memakan makanannya kat sini Okey bang. Okey. Baik. Ini untuk nak bagi makan buaya ni hanya dilakukan oleh golongan-golongan profesional sahaja ya. Anda sebagai pengunjung memang tidak dibenarkan untuk memberi makanan-makanan kepada buaya yang ada kat sini. Okey, jadi kita tinggalkan ayam tu dekat situ. Pandai-pandailah nanti buaya tu ambil. Sekarang ini saya nak bawa tontonan anda bersama dengan pengunjung yang dekat sini. Okey, kita tengok beramai ni. Hello, hai. Oi. Ramai peminat saya hari ni. Okey, jadi inilah antara segelintir daripada pengunjung yang ada dekat sini. Mereka mengambil cuti sekolah, bersempena cuti sekolah ni bersama dengan. Okey, Assalamualaikum. Salam. Nama siapa? Zahar Menjuri. Okey, pakcik datang di mana? Semenyih. Jadi macam mana apabila tengok ramai sangat orang ada kat sini? Apa pandangan pakcik mengenai tempat ni? Saya rasa tempat ni memang sesuai untuk pengunjung-pengunjung dari luar lah, macam saya kan. Pertama kali ke datang? Banyak kali dah. Banyak kali datang dah? Banyak kali dah. Okey, pakcik, terima kasih banyak. Nampak tak? Tengok pakcik ni dah banyak kali datang dah. Jadi maknanya tempat ni memang seronok lah. Nak bersama-sama dengan pengunjung dan juga untuk nak bersama-sama dengan haiwan ternakan dia kat sini. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Maaf ganggu. Namanya siapa? Habibah. Habibah. Jadi Puan Habibah dah selalu ke datang kat sini? Pertama kali. Pertama kali? Okey, jadi macam mana agaknya boleh tercetus idea nak datang kali pertama ke sini? Sebab ni cuti sekolah kan, salah satu aktiviti nak memenuhi aktiviti kanak-kanak ni, saya bawalah anak-anak ke sini. Jadi apabila dah sampai dekat sini, apa pandangan Puan Habibah mengenai tempat ni? Saya rasa seronoklah, keindahan alam cipta semula jadi dia masih terpelihara. Masih lagi terpelihara kan? Okey, ni anak-anak semua ni? Berapa orang anak-anak Anak ni 2. Anak 2? Okey, mana anak ni? Anak ni yang paling tua ni. Okey, siapa nama? Faik. Faik. Okey, Faik, cuti sekolah ni seronok ke datang sini? Seronok sangat. Apa yang Faik seronok sangat tengok kat sini? Tengok haiwan. Tengok haiwan? Okey, apa haiwan yang paling seronok? Buaya. Buaya. Okey, Faik, tengok tu, Faik. Tengok tu. Jadi inilah dia. Kami bawakan siaran secara langsung. Buaya, dia tengah makan ayam. Jadi anda yang ada kat sini, sekali lagi saya ingatkan kepada anda, kalau anda nak lihat aksi ini, boleh tengok, tapi nak bagi makan itu cuma golongan profesional sahaja yang dibenarkan untuk memberi makanan kepada buaya-buaya yang ada dekat sini. Okey, jadi kalau kita lihat pada hari ini, memang ramai sekali ibu bapa yang mengambil kesempatan bersempena dengan cuti sekolah ini untuk membawa anak-anak mereka beriadah, bersesiar di Taman Indah Wetlands sini. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini ada lagi pengunjung-pengunjung yang ada dekat sini, dan rata-rata pengunjung yang ada dekat sini saya lihat bukan sahaja bawa anak-anak, tapi yang belum berkahwin pun ada juga. Jom bang, kita nak bawakan ini antara orang cakap, ada orang cakap cuti sekolah ni bawa anak-anak, tapi saya rasa ini belum kahwin lagi, tapi dia datang sini juga. Siapa namanya? Nama saya Fatihah. Fatihah. Okey, jadi Fatihah, macam saya cakap tadi, ada orang ambil kesempatan cuti sekolah bawa anak-anak. Yang Fatihah ni belum kahwin lagi, bujang. Jadi kenapa datang sini? Saya datang sini sebab saya nak tengok buaya, nak tengok hippo dekat sana. Jadi pengalaman kat sini, saya rasa macam berhargalah sebab kita tak dapat tengok benda ni kat mana-mana kan. So okey, jadi antara yang menarik kat sini kan, dia boleh bagi makanan kepada pada air tadi kan. Awak dah cuba ke? Ada. Dah cuba. Jadi macam mana pengalaman tu? Best. Kita dapat tengok dia buka mulut depan kita kan. Benda tu memang interesting lah untuk saya. Okey, cuba buka mulut besar-besar. Okey, jadi itu dia antara kemerihan yang ada dekat sini. Jadi sebenarnya bukan saja anda boleh bawa anak-anak, malahan dekat sini kita boleh memancing, kita boleh beriadah, kita boleh berkemah, dan juga macam-macam lagi aktiviti yang boleh anda datang kat sini percuma sahaja. Sementara masih percuma lagi. Jadi saya harapkan untuk anda datang ke Paya Indah Wetlands di Dengkir Selangor ini. Okey, jadi apa kata sekarang ni saya nak tengok buaya kat sini, dia tengah makan ayam. Jadi apa kata kita kembali ke studio. Bye-bye. Bye-bye semua. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Bersama dengan anak-anak yang ada di sini. Ya, anak-anak boleh buat di musim cuti sekolah ni, tapi yang mak bapak boleh buat apa? Okey, ini kita nak wawarkan sesuatu berkenaan dengan drama ILYS. Ya. Iris tak mudah ditundukkan. Dengar ya. Ya. Okay. Segala yang diinginkan pasti menjadi miliknya. Ya. Adakah niatnya sekadar ingin memuaskan ego atau sebaliknya? Saksikan drama adaptasi novel paling dinanti, lakonan MKK Klik. Izani Jasni dan ramai lagi setiap Isnin hingga Jumaat jam 7 malam di Akasia TV3. Nantikan. Ya. Wah, betul-betul macam Mio tu. Okey, dan anak-anak kita ni masih lagi dah tak buat dah. Semua dah siap dah hasil kerja mereka menggunakan tanah liat. Boleh dah. Okey, semua tunjuk hasil masing-masing. Hood punya. Tunjuk. Okey, Hood buat apa? Buat apa? Penguin. Okey, tunjuk dekat kamera penguin dia. Alah, comelnya. Pusingkan Haziq. Kita ajak Haziq tak tahu mana mata dia. Pusing. Itu mata. Itu mata dia. Ini dia punya paruh dia. Pandailah. Okey, so dia buat macam penguin tu. Kita sebelah ni lah. Okey. Jaden siap dengan rumahnya. Wah, dah ada flowers. Cepatnya dia siapkan. Kemudian Aina ada Christmas tree dia, dah siap dengan lampu-lampunya. Tanishka, show your Santa Claus and Belle. Mata Santa tu tertutup. Wah, okey, baru nampak. Alright, smile everyone. Itulah imajinasi anak-anak ni tau, Rina. So mereka buat apa yang mereka fikirkan. Betul. Biarkan mereka berkreativiti sendiri. Lepaskan mereka. Kalau tengok kat belakang ni hasil Cikgu Alex pun cukuplah
mengujakan. Awak paling suka yang mana? Saya rumah kampung ni, siap dengan tingkapnya dan sebagainya. Awak suka yang mana? Saya paling suka... Saya paling semua saya suka. Semua saya suka sebab semua cantik. Bila orang kreatif yang buat, bila orang yang bijak ni buat, wow, jadilah tengok tu. Ini lukisan Samad Said pun ada di situ. Saya rasa ini memang sesuatu yang baru untuk anak-anak kita. Betul. Kita berikan mereka pendedahan untuk tambah lagi minat dalam seni kreativiti Tanah Liat ini sendiri. Ya, jadi dengan carangan kami di MSI ni, aktiviti-aktiviti anda boleh buat bersama anak-anak, boleh pergi ke Paya Indah Wetlands, boleh buat Tanah Liat ni pergi ke kelas di Kuala Kangsar, di Damansara Perdana pun ada kelasnya. Jadi isikan masa anak-anak anda di waktu cuti sekolah ni dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Ada lagi satu aktiviti untuk anak-anak. Apa dia? Ini tentang berkhatan. Kalau cuti sekolah, ini peluang untuk anak-anak berkhatan, terutamanya ibu bapa lah kan. Nak pastikan anak-anak mereka, anak-anak lelaki lah. Tak sakit macam kena gigit semut je. Selalu mak cakap kan. Tapi bolehlah. Esok kita akan bercerita mengenai berkhatan. Dari segi kebersihan, kesihatan dan juga penjagaan ketika berkhatan. Ya, jadi itulah dia pengisian kami di MSI hari ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Terima kasih kepada adik-adik kita, Hud, Jaden, Aina, Tanishka. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye. Bye.